wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali pengajian tadabbur surah pilihan. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk ke dalam surah Al-Waqi'ah. Surah ini dinamakan Al-Waqi'ah kerana bersempena kepada ayat yang pertama. Ayat pertama dimulai di dalam surah ini iaitu Allah Ta'ala berbicara mengenai atau berkenaan hari kiamat. Ustaz tak buka video Ustaz. Ya. Ustaz tak buka video ke? Tak nampak gambar Ustaz. Kejap. Saya ini pakai saya tengah buka tafsir ni je. Keluar balik. Okey, kat sini. Okey, ya. Start. New. Start. Video. Search keluar. Sekejap ya.
Halo. Halo. Oh ya, Halo. halo. Oh, Halo. dengar Ustaz. Halo, saya dengar, kita dengar. Dengar? Dengar. Tu dah nampak aku Ustaz. Tak dengar lah Ustaz. Halo. Dengar. Dengar. Ah, Okay, bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan Al-Waqi'ah adalah bersempena kepada salah satu daripada nama hari kiamat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pada permulaan surah ini. Ya, bila Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila terjadinya peristiwa hari kiamat yang pasti. Al-Waqi'ah daripada perkataan waqa'a yang memberi maksud sesuatu yang pasti berlaku atau sesuatu yang pasti terjadi. Baik. Sebelum kita nak pergi kepada penghayatan ataupun pengajaran daripada surah Waqi'ah ni, kita nak tengok berkenaan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan mengenai surah ini. Pertama, daripada satu riwayat Ibnu Ishaq daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata apabila Abu Bakar radhiyallahu an melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai beruban. Ya, sudah mulai beruban. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, qad shibta." Wahai Rasulullah, engkau sudah pun beruban. Sedangkan sebelum itu Abu Bakar melihat dan memerhatikan Nabi SAW tidak beruban lagi. Tapi sekarang dah start beruban. Maka jawab Nabi SAW, "Syayyabtani hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasa'alun wat takwir." Hadis At-Tirmizi, kata Rasulullah SAW, aku telah mulai tumbuhnya uban disebabkan oleh kerana 5 surah yang telah diturunkan oleh Allah kepada diriku. Inilah surah yang menyebabkan janggut, rambut di kepala Nabi SAW beruban. Kenapa? Kerana 5 surah ini adalah surah yang menceritakan mengenai peristiwa kiamat. Yang menceritakan peristiwa kiamat sehingga ulama kata ka'annaka tarahu bi'ainaik. Seolah-olah kita menyaksikan kiamat tu benar-benar terjadi di hadapan mata kepala kita. Jadi sebab tu siapa yang ulama kata nak mendalami secara terperinci bagaimana peristiwa hari kiamat, salah satu di antara bentuknya atau penghayatannya untuk menjiwainya adalah mendalami 5 surah tadi. Surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba dan surah At-Takwir. Ya, ini 5 surah. Baik, sejak daripada surah ini turun, maka rambut Nabi SAW telah pun beruban. Ya, baik, itu satu riwayat yang sahih menyebutkan berkenaan dengan kelebihan suratul Waqi'ah. Maka dekat sini ulama mengatakan kepada mereka-mereka yang sudah beruban kepalanya, maka antara surah yang dapat memperingatkan kita kepada hari akhirat, memperingatkan kita kepada hari kiamat adalah 5 surah ini. Maka sebaiknya bagi mereka yang sudah berusia atau mereka yang sudah beruban rambutnya ataupun yang sudah orang kata dah sampai kepada peringkat syaibah. Syaibah ni orang-orang yang dah berusia 60 dan ke atas,
maka surah yang terbaik untuk ia selalu menekuninya, selalu membacanya sebagai menghidupkan jiwa dan hatinya adalah surah ke-5 tadi. Ya. Okey, sekejap ya. Okey. Kita nak ambil riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua mengenai surah Al-Waqi'ah. Ini diceritakan daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi juga radhiyallahu an. Dia berkata ketika mana Abdullah bin Mas'ud ni sedang sakit. Sakit yang boleh membawa kepada matinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu Uthman bin Affan datang menziarahi Abdullah bin Mas'ud. Lalu bertanya Uthman kepada beliau, apa yang kau mengadukan di saat ini? Kata Abdullah, dosaku. Dia mengadu, dia takut dosanya kepada Allah. Ya, masa dia sedang sakit tu. Maka Uthman tanya, apakah harapanmu, apa keinginan kamu sekarang ni? Dia kata, rahmat Allah kepada aku. Ya, rahmat Allah kepada aku. Lalu berkatanya Uthman, hendaklah kamu jika aku meminta agar didatangkan kepada kamu tabib ni doktor lah, ya, yang merawat. Maka berkatanya, berkatanya Abdullah Mas'ud, doktor yang nak merawat penyakitku ini, seolah-olahnya dia kata tak perlulah sebab penyakit dia tu dah tak dapat nak dia rawat. Lalu kata Uthman, kalau aku bawakan orang untuk memberikan kamu satu pemberian, maka kata Abdullah, aku tak berhajat ke apa-apa pemberian lagi. Lalu dikatakan, apakah kamu tidak merisaukan tentang kehidupan anak-anak kamu selepas ketiadaan kamu? Masa tu anak-anak Abdullah Mas'ud ni masih kecil lagi, ya. Sebahagiannya masih kecil lagi. Maka pada ketika itu kata Uthman, apakah kamu takut jika berlakunya kefakiran kepada keluarga kamu? Maka jawab, sesungguhnya aku telah memerintahkan. Jawab siapa ni? Jawab Abdullah Mas'ud. Aku telah memerintahkan kepada anak perempuanku supaya mereka membacakan surah Al-Waqi'ah. Kerana aku pernah mendengar dikatakan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan ditimpakan kepadanya kepapaan atau kesulitan. Ya, hadis ni hadis yang dhaif, dibincangkan oleh para ulama mengenai kelebihan beramal. Ya, itu satu riwayat. Riwayat yang kedua yang menceritakan tentang surah ini, ya, yang menceritakan mengenai surah Al-Waqi'ah. Baik. Okay. Kemudiannya dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, adapun Nabi SAW kalau baginda salat, maka baginda suka meringkaskan solatnya bila Nabi tengok jemaahnya ada di kalangan orang-orang yang ada hajat atau orang-orang yang ada orang-orang yang kurang kesihatannya. Kemudian kata Jabir, adapun Nabi SAW pada setiap kali dalam solat fajarnya, antara surah yang baginda suka membacakannya adalah surah Al-Waqi'ah. Maka kat sini juga menunjukkan pada kita surah Al-Waqi'ah ini juga salah satu daripada surah yang dituntut supaya kita membaca surah ini pada salat fardu subuh kita. Ya, kerana surah ini dia mengandungi pengajaran-pengajaran yang penting yang dapat memberikan keinsafan, kesedaran. Jadi bila kita baca surah tu ketika di dalam solat subuh, maka dia lebih memberikan impak dan kesan di dalam jiwa dan hati kita. Baik.
Sekarang ni kita nak baca surah Al-Waqi'ah daripada ayat pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-7. Jadi masing-masing boleh buka mushaf pada muka surat 534. Ya, 534 ya. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum dan terjemahannya. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya hari kiamat itu dengan pastinya. Laisa di waqa'atiha kadhibah. Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadian peristiwa itu. Khafidatur rafi'ah. Hari kejadian itu merendahkan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung ganang akan dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Sekejap ya. Aduh, gatal pula. Fakanat haba'an mumbatha. Akan disebutkan, lalu gunung ganang itu akan bertukar menjadi debu-debu yang berterbangan atau yang bertebaran. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu di waktu hari kiamat itu akan terbahagi menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya atau yang berbeza-beza sifat dan keadaannya. Baik. Jadi daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-6 yang kita bacakan ini, ada 2 topik utama yang Allah Ta'ala sebutkan pada awal surah Al-Waqi'ah. Pertama, daripada ayat pertama sehinggalah kepada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala bercerita kepada kita berkenaan dengan Allah Ta'ala cerita kepada kita berkenaan dengan iaitu hakikat peristiwa hari kiamat. Manakala daripada ayat keempat sehinggalah kepada ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kedahsyatan peristiwa hari kiamat itu. So ada 2 topik lah kat sini ya. Yang pertama, Allah Ta'ala menyentuh berkenaan dengan hakikat kiamat. Yang keduanya, Allah Ta'ala menyentuh berkenaan dengan kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Baik, kita pergi kepada ayat yang pertama terlebih dahulu. Pertama, Allah Ta'ala menegaskan di sini, Idza waqa'atil waqi'ah. Allah menyatakan, dan apabila akan pastinya terjadi hari al-waqi'ah, yakni hari kiamat yang pasti. Pertama dekat sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita mengenai beberapa nama. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di sini tentang beberapa nama bagi hari kiamat. Nama-nama bagi hari qiyamah. Sebab nama bagi hari kiamat ni ada banyak. Salah satu daripada nama bagi hari kiamat itu adalah dinamakan hari Al-Waqi'ah. Yang mana Al-Waqi'ah memberi kepada maksud
iaitu hari yang pasti berlaku, hari yang yang benar-benar akan berlaku. Maksudnya hari yang yakin, hari yang pasti, hari yang benar. Tapi nama lain bagi hari kiamat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Omar Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan hari kiamat ni ada beberapa nama yang lain. Namanya sangat banyak. Ya, jadi saya tak sebut kesemua nama-nama itu. Namun sebahagian daripada nama-nama itu Allah Ta'ala disebut di dalam ayat Al-Quranul Karim. Misalnya Allah Ta'ala menamakan hari kiamat itu dengan nama Al-Qari'ah. Qari'ah ni maknanya satu pukulan yang dahsyat, satu bunyi yang sangat dahsyat. Kemudian Allah juga namanya sebagai Al-Hasrah, iaitu hari penyesalan. Kemudian juga dinamakannya Al-Hisab, iaitu hari perhitungan. Kemudian dia juga diberi nama sebagai Al-Ghashiyah, iaitu hari yang Ghashiyah. Ghashiyah ni merujuk kepada iaitu hari di mana manusia ini dikepung dan diselubungi dan tidak ada jalan keluar. Kemudian dia juga diberi nama Al-Haqqah, iaitu hari kebenaran, hari dibenarkan orang-orang yang benar. Kemudian dinamakan juga At-Talaq, At-Taghabun, At-Tanad, Al-Jam'u, Al-Khulud, At-Tammah. Jadi banyaklah nama hari kiamatnya. Semuanya telah digariskan oleh para ulama, hampir 30. Ya, hampir 30 nama-nama peristiwa bagi hari kiamat, seperti mana yang telah disebutkan nama-namanya sebahagiannya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik. Kemudian kita lihat berdasarkan kepada ayat ini. Yang pertama, kenapakah Allah menyebutkan nama hari kiamat itu? Ini pengajaran yang kita nak kena ambil. Pertama, para ulama kata bila Allah namakan sesuatu nama bagi hari kiamat. Pada hari kiamat ni satu hari je. Dia bukan banyak hari. Semua kehancuran alam ni berlaku dalam satu hari saja. Tapi Allah berikan kepadanya nama yang bermacam-macam, sampai 30 nama Allah berikan kepada hari kiamat ini. Di sini nak menunjukkan pada kita bahawasanya hari kiamat ini hakikatnya adalah merupakan satu hari yang mana Allah Ta'ala menzahirkan, menunjukkan, menyatakan kebesarannya dan juga menyatakan kekuasaannya dan juga menyatakan dirinya sebagai pencipta. Okey, sebab tu kita nak kena faham. Kenapa Allah Ta'ala datangkan hari kiamat? Kenapa Allah jadikan alam ni, kemudian Allah takdirkan berlaku hari kiamat supaya alam ini hancur? Maka para ulama telah pun bersepakat mengatakan hanya ada satu tujuan sahaja kenapa Allah Ta'ala berbuat demikian. Ada banyak sebab, tapi antara sebab yang utama kenapa Allah Ta'ala mengaturkan dan juga mentakdirkan seperti itu, kerana Allah Ta'ala nak membuktikan dan nak menunjukkan bahawasanya yang mentadbir alam, yang mencipta alam, yang mengurus alam dan yang menentukan segala-galanya terhadap alam ini hanya senya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nak tunjukkan kepada manusia, terutamanya kepada orang kafir, terutamanya kepada orang yang tak beriman, orang yang masih ingkar, bahawasanya selama ini Allah lah yang ciptakan alam ni. Dialah yang mentadbirnya. Dialah yang menguruskannya. Dialah yang mengaturkannya. Demikian juga dia yang telah menciptakannya. Demikian juga dia jugalah yang akan membinasakannya atau menghancurkannya. Maka dekat sini jelas kepada kita bahawasanya hari kiamat ini tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan peristiwa hari kiamat ini adalah untuk menyatakan dan menzahirkan keesaannya dan menyatakan sifat rububiyah, sifat ketuhanan bagi
Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan syirik, menafikan berhala-berhala, sembahan-sembahan yang dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala, kerana mereka turut akan binasa bersama-sama dengan alam ini. Ya, itu sebab yang pertama kenapa kalau kita baca Al-Quran, bila Allah bersumpah dengan hari kiamat, selalunya Allah Ta'ala akan sebut nama bagi hari kiamat itu. Ya. Yang kedua, bila Allah berfirman waqa'atil waqi'ah, padahal dalam bahasa Arab kalau Allah sebut kalau Allah Taala guna perkataan wal waqi'ah, demi hari yang pasti berlaku pun boleh juga. Tapi kenapa Allah Taala sebut idza waqa'at al waqi'ah? Kenapa sampai Allah tekankan macam tu, idza waqa'at al waqi'ah? Kerana ada dua sebab. Dua sebab pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah akan terjadinya benda ini untuk menyatakan keyakinan, kewajipan untuk meyakini, mengimani dengan penuh yakin, tanpa sebarang syak wasangka, tanpa sebarang ragu-ragu, bahawasanya hari kiamat ini memang ada. Hari kiamat ini memang hari yang pasti. Hari kiamat ini adalah merupakan hari yang benar. Dia bukanlah satu cerita dongengan yang dituduh oleh orang musyrikin. Dia bukanlah merupakan satu cerita imajinasi, ya. Dia bukanlah satu cerita yang direka-reka cipta, tidak, ya. Tetapi hari kiamat ini merupakan satu hari yang benar-benar akan berlaku dan benar-benar akan terjadi. Jadi bila Allah Ta'ala sebut idza waqa'at al-waqi'ah, apabila telah berlaku, Allah gunakan past tense, ya. Waqa'at ni benda telah berlaku. Pada hari kiamat belum berlaku. Kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Kerana nak memberi, nak menusukkan, nak menanamkan, nak mengisbatkan, nak menetapkan keyakinan dalam jiwa orang-orang Islam, dalam jiwa ataupun hati orang-orang Islam, bahawasanya hari kiamat ini adalah hari yang tak boleh diragukan. Hari yang manusia tak boleh meraguinya, mengabaikannya, mensia-siakannya, kerana dia adalah merupakan satu hari yang pasti dan dia juga adalah merupakan hari yang paling berat dalam sepanjang pengalaman kehidupan manusia hidup di alam ini. Maka disebabkan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama hari kiamat itu. Sekejap, ya. Hilang. Okey, baik. Yang ketiga. Kedua, untuk Allah Ta'ala menetapkan bahawanya hari kiamat ni adalah hari yang yakin, hari yang benar. Maka orang beriman, mereka tidak akan meraguinya, mereka tidak akan mensyurugainya, bahkan mereka meyakininya, dan itulah hari yang mereka benar-benar menantikan, menunggu dan membuat persediaan untuk menghadapinya. Baik. Yang ketiga, kenapa Allah bersumpah dengan idza waqa'atil waqi'ah? Apabila telah berlakunya hari kiamat yang pasti itu, antara sebabnya dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan bila hari kiamat tu berlaku, yang lebih dahsyat tu setelah peristiwa kiamat tu berlaku, bukan peristiwa kiamat tu sendiri. Kejadian yang berlaku setelah peristiwa kiamat itu lebih dahsyat daripada kehancuran kiamat itu sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut idza waqa'at al-waqi'ah, iaitu apabila kiamat itu berlaku. Maknanya kat sini ada dua kedahsyatan ataupun dua peringatan yang Allah Ta'ala nak gambarkan, nak sampaikan daripada
ayat yang pertama ni. Yang pertama, Allah nak mengatakan bila saat berlakunya hari kiamat. Idza ni adalah huruf zaraf yang menceritakan tentang keadaan. Bila sedang berlakunya hari kiamat itu, itulah keadaan yang sangat dahsyat. Waqa'at maknanya bila berlaku saja, kamu akan tengok satu keadaan yang sangat dahsyat. Cuma kedahsyatan yang pertama dalam hari kiamat ini dipanggil sebagai kedahsyatan kehancuran. Kedahsyatan kehancuran alam. Tapi ada juga ulama tafsir waqa'an waqi'an ni bukan Allah nak fokuskan masa saat terjadi hari kiamat tu. Yang lebih penting Allah nak kata selepas kiamat tu dah berlaku, maknanya alam ni dah hancur semua, masa Allah Ta'ala hidupkan balik manusia yang telah mati, itulah hakikat al-waqi'ah. Apa makna waqi'ah kat sini? Waqi'ah kat sini bukan maksudnya hari kiamat kehancuran tu, bumi alam gunung garang tu. Tapi waqi'ah kat sini merujuk kepada maksud iaitu keadaan manusia, keadaan makhluk, jin, syaitan, manusia dikala saat setelah tiupan sangkakala ditiupkan, maknanya keadaan manusia yang berada dalam keadaan melulu, tidak ada tempat berteduh, dalam keadaan kesukaran. Itu lebih dahsyat daripada peristiwa hari kiamat itu sendiri. Kat sini Allah nak gambarkan dua kedahsyatan. Satu kedahsyatan kehancuran, satu lagi adalah merupakan kedahsyatan perhitungan. So kedahsyatan kiamat ni ada dua. Kedahsyatan kehancuran, kerana Allah binasakan atau kebinasaan, Allah binasakan semua alam ni. Tapi keadaan kedua ni lagi dahsyat daripada kehancuran dan kebinasaan tadi, iaitu merupakan kiamat dari sudut perhitungan. Perhitungan tu adalah dari sudut bagaimana Allah Ta'ala menilai, Allah Ta'ala menghitung seseorang itu dengan seseorang yang lain. Bagaimana hubungan mereka di sisi Allah Ta'ala, hubungan silaturahim mereka, dan juga Allah Ta'ala akan menilai dari sudut kebaikan mereka sesama manusia dan kejahatannya. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Saya hilang dia punya, saya punya nota ni kejap ya. Okay. Okay. Okay, kita tengok ayat kedua. Allah sebut laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tadi Allah bersumpah dahsyatnya masa kiamat tu berlaku. Lepas tu Allah bersumpah lagi yang lebih dahsyat adalah setelah berlaku kiamat tu. Maknanya keadaan manusia dan makhluk yang lain setelah berlaku kiamat itu lebih manusia takut berbanding saat melihat kehancuran alam tu pun mereka takut dah. Tapi tengok keadaan lepas tu lebih mereka takut. Yang pertama, ketakutan kerana kehancuran dan kebinasaan. Yang kedua, ketakutan kerana perhitungan dan pembalasan. Baik. Sekarang ni Allah kata, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Allah Ta'ala nak menempelak golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Menempelak golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sebab Allah Ta'ala sebut, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Okay, apa maksudnya dekat sini?
Maksudnya Allah Ta'ala nak mengatakan saat berlakunya hari kiamat itu, yang pasti itu, masa dia tengah berlaku tu, orang kafir tidak akan mendustakannya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Maknanya orang kafir tidak akan lagi mendustakannya walaupun dulu mereka mendustakannya. Dulu mereka kata pada Nabi SAW, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah perkara itu melainkan perkara-perkara cerita dongengan orang-orang yang terdahulu. Mereka tak percaya hari kiamat. Mereka kata itu satu mitos saja. Itu satu cerita orang lama lah. Macam-macam lah kepercayaan-kepercayaan mereka itu. Dan juga nak menggambarkan bahawasanya mereka memang tak percaya langsung hari kiamat ni. Sebab tu Allah tegaskan, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Maksudnya Allah mengatakan masa hari kiamat tu berlaku, orang kafir sendiri yang akan beriman bukannya mendustakan hari kiamat tadi. Maksudnya orang kafir sendiri pun akan beriman. Ini pun Allah Ta'ala ada sebut di dalam satu surah, iaitu surah Lebah, tak silap saya, surah An-Nahlu, di mana Allah SWT sebut surah bukan An-Nahlu, minta maaf, Allahu Akbar, surah Al-Hijru, ya, surah berkenaan dengan batu. Allah Ta'ala sebut rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maksudnya betapa ramainya orang-orang kafir di kala itu yang mereka mengharapkan jika mereka itu menjadi orang Islam. Kenapa mereka nak minta jadi orang Islam? Sebab setelah mereka tengok kiamat itu benar-benar terjadi, alam ni benar-benar hancur. Dunia yang mereka dambakan, dunia yang mereka sembah, dunia yang mereka puja tu telah hilang daripada pemilikan dan genggaman bahkan nyawa mereka. Maka masa itulah mereka kata, kami hanya di saat ini tidak lain melainkan beriman kepada Rasulnya. Ini sama juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Kalau kita refer kepada surah Yasin, ada juga disebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim, dan surah Yasin misalnya contohnya, Allah Ta'ala ada sebutkan mengenai bagaimana hari kiamat ini merupakan adalah merupakan salah satu daripada hari yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan penyesalan orang-orang kafir yang mana mereka tidak memohon kepada Allah, melainkan mereka minta Allah izinkan dan benarkan mereka mengucap syahadah dan menerima syahadah mereka di hari akhirat sewaktu mereka sudah pun dikembalikan semula di padang mahsyar. Tapi Allah Ta'ala tak terima adalah sebab mengucap pada hari kiamat dia bukan merupakan dia bukannya hari amalan, ya, tapi dia adalah merupakan tempat hari pembalasan bagi manusia. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lagi mengira dan menghitung keimanan dan keislaman mereka. Allah tak kira dah lah, ya, Allah tak hitung dah. Baik. Maka kat sini Allah Ta'ala sebut laisa liwaqa'atiha kadhibah, maknanya orang-orang kafir tidak akan mendustakan lagi hari kiamat itu. Demikian juga orang-orang fasik, demikian juga orang-orang munafik. Mereka semua akan membenarkan hari kiamat itu. Ya, cuma bezanya adalah mereka mengharapkan di sebalik peristiwa dan kepercayaan mereka kepada hari kiamat tadi menjadi asbab supaya mereka dapat diberikan pelepasan daripada api neraka Allah. Tapi malangnya tidaklah. Ya, sebab mereka beriman dan mereka percaya setelah kiamat itu berlaku. Tapi kalau mereka percaya masa kat dunia lagi, yang tu lainlah. Itu bolehlah diterima taubatnya. Ya. Ini masalahnya mereka beriman tu apabila hari kiamat sudah pun berlaku ataupun hari kiamat sudah pun terjadi. Jadi dah terlepas daripada tempoh dan fasa
untuk mereka mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Saya tak tahu kenapa gatal mata ni. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut laisa liwaqa'atiha kadhibah. Situasi pertama nak menggambarkan kepada kita bahawasanya hari kiamat ini adalah hari yang yakin, hari yang benar dan tidak ada sesiapa pun dapat mendustakan hari kiamat itu, terutamanya orang kafir di saat hari kiamat itu terjadi. Ya, di saat hari kiamat itu terjadi. Itu maksud daripada pengajaran daripada ayat yang kedua. Cuma ada satu lagi kat sini disebutkan pengajaran bagi ayat laisa liwaq'atiha kadhibah. Maknanya hari kiamat itu adalah merupakan hari yang manusia tidak boleh berdusta. Bukan bermaksud sekadar hari kiamat tu orang dah tak boleh percayakan dia sebab dia dah berlaku masa tu. Tapi juga merujuk kepada maksud bahawasanya hari kiamat itu adalah merupakan hari kiamat itu adalah merupakan suatu hari di mana manusia tidak boleh untuk berdusta. Bukan mendustakan hari itu, tetapi mendustakan maknanya bercakap dusta lah di hadapan Allah masa hisab. Berdusta tentang amalan dia ke, nak berdusta tentang kebaikannya ke, apa-apa sajalah. Dalam urusan kehidupannya mereka sudah tidak mampu untuk berdusta. Ya, baik. Okay, seterusnya, kat sini juga menunjukkan larangan untuk mendustakan hari kiamat. Kerana ia termasuk daripada perbuatan orang-orang kafir. Ya, siapa yang mendusta tak mempercayai hari kiamat, sama ada dia tak percaya keseluruhan hari kiamat. Hari kiamat itu ke dia tak percaya sebahagian kecil daripada hari kiamat ini yang mereka akan dibangkitkan, maka ini sudah cukup untuk seseorang itu dihukumkan sebagai kafir, ya, ataupun terkeluar daripada ajaran Islam. Okay, kemudian kita lanjut ke ayat seterusnya. Okay. Baik, Allah Ta'ala sebut khafidatun rafi'ah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya tadi Allah Ta'ala cerita tentang hakikat hari kiamat. Ini masih lagi hakikat. Khafidah rafi'ah. Maknanya hari kiamat ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, khafidah, iaitu untuk Allah menghina sehina-hinanya ila asfali safilin. Allah nak menghinakannya sehinggakan dia berada di dalam dasar bawah bumi atau tanah, iaitu berada di dalam dasar lembah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun dekat dunia mereka seorang yang a'izza, orang yang dipandang mulia, orang yang dikira sebagai orang yang berilmu, tetapi bila pergi kepada perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadat haji, baik, jadi bila disebutkan dekat sini bahawasanya disebutkan perkataan khafidah adalah merujuk kepada hari kiamat itu adalah hari Allah menempatkan manusia di dalam api neraka. Allah menempatkan manusia di dalam api neraka. Sebab perkataan khafat ni merujuk kepada tempat yang rendah. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan tempat yang rendah itu, asfala safilin, adalah merujuk kepada merujuk kepada api neraka Allah SWT. Merujuk kepada api neraka Allah SWT. Yang kedua, kenapa Allah datangkan hari kiamat ni? Tadi Allah dah sebut dah. Pertama, hikmahnya Allah nak tunjukkan
dia itu Tuhan. Itu hakikat hari kiamat. Yang kedua, kenapa Allah datang ke hari kiamat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan penyesalan kepada orang-orang kafir yang tak percaya hari kiamat, yang mensyirikkan Allah dulu, yang mengatakan muka Allah yang takbir alam ini, atau sekutu Allah dan Allah yang mentadbirnya. Jadi bila Allah datang ke hari kiamat, Allah nak menguji mereka, akhirnya mereka nak beriman dan mereka menyesal. Tapi masa menyesal ketika itu dah tak bermanfaat ataupun dah tak berguna baginya. Ya. Baik. Itu yang kedua. Ya. Dan yang ketiga, kenapa Allah datang ke hari kiamat ni? Selain daripada nak bagi manusia itu sedar balik, menyesal, namun Allah Ta'ala juga nak bagi reward, ganjaran. Khafidah, maknanya Allah akan tempatkan ada di kalangan hamba-hambanya yang dicampakkan dan dihumbankan ke dalam api neraka Allah, iaitu tempat dasar yang paling bawah. Yang kedua, apa makna khafidah? Khafidah juga adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghina orang-orang yang menghina seseorang itu disebabkan kerana kekufurannya ataupun kederhakaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pertama, mereka hina kerana ditempatkan dalam neraka. Yang kedua, mereka hina disebabkan kerana amalan dan perbuatan mereka. Ya, mereka menjadi hina kerana perbuatan dan amalan mereka. Perbuatan mereka tu disebabkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, kemungkaran mereka, dan juga kemaksiatan yang mereka lakukan. Semua benda-benda itu akan menyebabkan mereka menjadi hina. Ya, sama ada dengan dihitamkan wajah, sama ada dengan dibakar oleh api neraka, sama ada dengan mereka dirantai oleh para malaikat dan sebagainya. Yang ketiga, khafidah dekat sini adalah bukan sekadar nak merujuk kepada tempat kembali, bukan sekadar nak merujuk kepada penghinaan kerana amalan dan perbuatan mereka, tetapi yang ketiga, khafidah dekat sini adalah untuk merujuk kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan seseorang itu bukan kerana amalannya dan tempat kembalinya saja, tapi dihinakan seseorang itu ada disebabkan kerana kezalimannya. Disebabkan kerana kezalimannya kepada manusia yang lain. Jadi orang yang berbuat zalim kepada manusia yang lain, apa yang Allah Ta'ala buat, Allah akan khafidah. Maknanya Allah Ta'ala akan membela orang-orang yang dizalimi di dunia itu dahulu, lalu Allah Ta'ala akan menghinakan orang-orang yang berbuat zalim dahulu sewaktu di dunia. Sewaktu dinamakan khafidah ni maknanya orang yang tunduk, orang yang tunduk dan takut kerana ia dihukum. Ya, kerana ia dibalas atau dihukum atau dituntut balik pembalasan atasnya. Itu juga. Maknanya kat sini, khafidah adalah hari kiamat sebagai hari menempatkan tempat kembali orang-orang yang ingkar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah sebagai penghinaan kepada dosa yang mereka buat kepada Allah Ta'ala, ya, kefasikan yang mereka buat. Yang ketiga, khafidah itu adalah gambaran kepada penghinaan kepada mereka yang telah melakukan kezaliman. Ya, mana kat dunia dulu mereka buat zalim pun mereka tak dihukum, tak dibalas. So pada hari akhirat mereka akan jadi golongan yang khafidah. Mereka akan menjadi golongan yang akan ditindas ataupun yang akan dibalas atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Baik, yang terakhir khafidah kat sini merujuk kepada golongan orang-orang yang merujuk kepada golongan orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal di atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebab khafad ni maknanya orang yang cuba merendah diri, merendahkan dirinya,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah Taala tidak menerima kerendahannya, disebabkan kerana keingkarannya dahulu sewaktu di dunia. Baik. Adapun Rafi'ah adalah lawan kepada Khafidah. Pertama, Rafi'ah merujuk kepada syurga, tempat yang istimewa, tempat yang tinggi, tempat yang indah, merujuk kepada syurga. Yang kedua, Rafi'ah adalah merujuk kepada amalan mereka. Amalan mereka yang diredai oleh Allah sehingga Allah berikan kepada mereka kedudukan darjat yang tinggi. Yang ketiga, Rafi'ah itu adalah merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai kemuliaan. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan-golongan yang beriman. Kalau tadi golongan orang-orang yang Khafidah, Allah balas kejahatan mereka. Kalau Rafi'ah, Allah Ta'ala akan bela Allah Ta'ala akan bela mereka dengan memberikan rahmat, menggandakan pahala kepada mereka pada hari kiamat. Dan yang terakhir, Rafi'ah itu adalah merujuk kepada sifat kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan mereka, meninggikan mereka di sisi Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala meletakkan mereka di tempat yang tinggi pada hari kiamat di sisi arasy Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan kepada tafsiran Khafidah dan Rafi'ah, kita dapat mengambil satu pengajaran bahawasanya hari kiamat adalah merupakan hari Allah Ta'ala menentukan kelompok golongan manusia. Jadi ada kelompok golongan yang hina dina, ada kelompok yang akan menjadi mulia dan penuh kehormatannya. So manusia ni akan terbahagi kepada dua kelompok yang besar. Satu kelompok hina dina, satu kelompok yang penuh dengan kemuliaan dan penghormatan. Yang hina dina tu bila tempat kembalinya neraka. Yang hina dina tu apabila dia balik kepada Allah dalam keadaan murka. Yang hina dina tu adalah apabila dia menzalimi manusia dahulu lalu dia dibalas kezaliman dia. Kemudian yang hina dina itu adalah golongan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Berbeza dengan golongan Rafi'ah, iaitu yang balik dapat syurga Allah Ta'ala. Balik tu untuk memiliki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang balik dalam keadaan Tuhan redha pada dia. Tuhan redha pada dia, Allah sayang pada dia. Yang ketiga, dia balik dalam keadaan diberikan kedudukan yang tinggi, darjat yang tinggi, darjat yang istimewa. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya iaitu kenikmatan, kenikmatan yang memuncak yang Allah tidak berikan kepada golongan selainnya. Itulah antara ayat pertama sehingga ayat yang ketiga yang dapat kita pelajari pada petang ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ayat yang keempat sehingga ayat seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi